Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Umi Bazuna binti Mak Yunus, nombor Matric 2911038. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia dibentuk berdasarkan Perjanjian Persekutuan Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Ia adalah undang-undang tertinggi yang diluluskan oleh Parlimen menentukan organisasi, pembahagian kuasa dan kuasa badan kerajaan. Perlembagaan ini menetapkan cara pengurusan negara, hak individu serta kewarganegaraan serta menjamin kebebasan. Perlembagaan Malaysia merangkumi 15 bahagian, 18 perkara dan 12 jadual. Seterusnya, saya akan bercakap mengenai teori dan konsep. Definisi kebebasan adalah hak asasi manusia yang diiktiraf oleh semua kepercayaan budaya, bangsa dan perlembagaan termasuk di Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. Hak asasi manusia adalah hak asas yang tidak boleh dinafikan dan diperlukan untuk pengembangan potensi individu. Seterusnya, aspek hak asasi. Hak asasi merangkumi aspek fizikal dan moral yang dianggap sebagai hak yang wujud bersama dengan kehidupan manusia dan diberikan oleh pencipta. Hak-hak ini terkandung dalam dokumen yang dipanggil Perisytiharan Sejagat mengenai hak asasi manusia 1948 di peringkat antarabangsa. Seterusnya adalah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang berbeza daripada kawalan oleh undang-undang. Ia menekankan keadilan dan juga kesaksamaan dan pelaksanaan undang-undang menurut AVDK dan Kirby 2018. Prinsip-prinsipnya adalah termasuk tanggungjawab pegawai awam, hak warga negara untuk perbicaraan yang adil dan layanan yang sama di depan undang-undang. Kepentingan dan cabaran. Walaupun hak asasi manusia ini diperjuangkan, cabaran dalam pelaksanaannya seperti undang-undang yang menindas perlu dijadikan perhatian dalam usaha memelihara keadilan dan kebebasan. Seterusnya, struktur dan dimensi elemen. Hak istimewa di Malaysia tidak semua terkandung dalam perlembagaan dan hanya dinikmati oleh rakyat Malaysia. Okey, ia menggambarkan nilai status kewarganegaraan. Hak ini dibezakan dari hak asasi manusia yang dijamin untuk semua. Perlembagaan membenarkan had pada hak istimewa tertentu dan penafsiran undang-undang tidak mutlak, memerlukan pendekatan literal yang berhemah. Ini juga untuk mengelakkan kerumitan dan menerapkan hak antara hak yang diperuntukkan adalah warga negara dan bukan warga negara, sekaligus kita menggariskan sifat kompleks penafsiran perlembagaan di Malaysia. Okey, seterusnya ada beberapa perkara yang telah diketengahkan dalam perlembagaan kebebasan hak asasi. Okey, perkara 5 adalah Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menetapkan asas kebebasan diri, menyatakan bahawa tiada individu boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan kecuali mengikut undang-undang. Ia memperuntukkan hak untuk diberitahu tentang sebab tangkapan dan hak untuk berunding dengan peguam. Perkara yang keenam adalah Perlembagaan Persekutuan juga melarang keadaan pengabadian dan kerja paksa, tetapi tiada kes mahkamah yang menonjolkan pelaksanaan peruntukan ini secara efektif. Walaupun ada pandangan bahawa larangan ini jelas, ia dianggap tidak mencukupi. Seterusnya adalah perkara 7.
Di dalam perkara 7, Perlembagaan Persekutuan juga mengkanunkan prinsip common law Inggeris yang melindungi individu dari undang-undang jenayah berkuat kuasa, kebelakangan dan pembicaraan berulang. Ini bermaksud seseorang tidak boleh diadili atas perbuatan yang bukan kesalahan pada masanya atau diadili semula setelah dibebaskan. Seterusnya adalah perkara 8. Perkara 8 adalah nilai asas dalam hak asasi manusia seperti hak undang-undang adil, menekankan persamaan dan keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, bangsa, etnik atau tempat lahir. Namun mahkamah sering mengambil pendekatan polisi yang sempit dan umum menjadikan halangan kurang berkesan di bawah peruntukan ini. Seterusnya adalah perkara 9 dalam perlembagaan, iaitu larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Peruntukan tidak ada warga negara akan diasingkan atau ditahan di persekutuan, menekankan kebebasan termasuk kebebasan beragama yang bukan mutlak dan boleh dibatasi. Ini penting untuk Sabah dan Sarawak dalam persekutuan dan berkaitan dengan integrasi nasional. Seterusnya adalah perkara 10. Peruntukan mengenai hak asasi warga negara Malaysia di bawah perkara 10 sering menjadi perbincangan masyarakat, memandangkan ia menggariskan hak untuk bebas bercakap, berhimpun dan dengan aman, dan menumbuhkan persatuan. Hak-hak ini juga merupakan asas kepada sistem demokrasi di mana kebebasan akhbar berfungsi sebagai lanjutan daripada kebebasan bercakap. Seterusnya adalah perkara 11 dan 12. Perkara 11 dalam Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan beragama, memberikan hak menganuti, mengamal dan mengembangkan agama masing-masing, serta bebas daripada kewajipan untuk membayar cukai kepada agama lain. Ia juga menetapkan hak kelompok agama untuk menguruskan hal ehwal mereka sendiri. Seterusnya adalah perkara 13. Perkara 13 Perlembagaan Malaysia menjamin hak individu terhadap harta dan menyatakan bahawa harta tidak boleh diambil tanpa undang-undang. Dan pampasan yang mencukupi. Ini juga meliputi hak masyarakat asli untuk tinggal di habitat asal mereka dan intelek. Walaupun terdapat komitmen undang-undang pelaksanaan oleh mahkamah, mungkin terhad kekurangan keberanian dan kesetiaan hakim dalam melaksanakan peruntukan bahagian 2. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saya punya rakan Puan Dira Safina. Terima kasih. Kebebasan asasi pelaksanaannya di Malaysia. Hak asasi manusia adalah perkara yang penting bagi memastikan hak yang sama rata dinikmati oleh semua golongan di Malaysia. Sejak merdeka lagi, isu hak asasi tidak banyak dibahaskan. Pada tahun 1948, PBB merupakan asas pengiktirafan antarabangsa terhadap hak asasi. NGO seperti Suaram sering mengkritik isu hak asasi di Malaysia, iaitu pada tahun 1910 menggesa penubuhan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia melalui Akta 1999. Penubuhan Suruhanjaya ini penting bagi mewujudkan kesedaran dan perlindungan hak asasi di Malaysia. Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 1999, Akta 1957 diluluskan pada 9 September 1999 dan berkuat kuasa pada 20 April 2000 di Malaysia. Ia merupakan Suruhanjaya bebas. Suhakam berperanan dalam menyediakan pendidikan, keselamatan dan mempromosikan hak asasi manusia. Isu-isu kebebasan asasi. Terdapatnya isu-isu sensitif, contohnya kes berkaitan klip video Negaraku oleh
oleh Namawi pada 2007 yang mengoyangkan keharmonian kaum di Malaysia. Isu yang wujud ini adalah dipengaruhi oleh faktor seperti adat, kaum, perayaan dan sebagainya. Hak kebebasan bersuara dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ia merupakan satu landasan yang dicipta untuk membentuk kesefahaman antara kaum. Sebagai contoh, isu makanan halal sering dititik beratkan dalam masyarakat terutamanya agama Islam. Selain itu, isu rasuah juga dititik beratkan kerana rasuah menyebabkan negara menjadi huru-hara. Penyebaran maklumat kini tidak lagi disekat kerana rakyat bebas bersuara dan menyatakan pendapat. Namun begitu, kebebasan bersuara tidak wajar diberikan sepenuhnya kerana ada yang menyalahgunakan hak sehingga menyebabkan keancaman kepada negara. Undang-undang hak bersuara penting bagi memastikan pendapat dinyatakan tanpa mengancam mana-mana pihak. Analisis kebebasan asasi. Di Malaysia, hakim perlulah bijak berfikir. Ia adalah penting bagi membuat tafsiran undang-undang yang selari dengan masa bagi mengelakkan pemahaman teknikal. Di Malaysia, hak asasi sering terhalang oleh undang-undang darurat di bawah perkara 150 dan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 yang membolehkan penangguhan perlindungan perlembagaan. Contohnya, Suhakam ditubuhkan untuk memperbaiki hak asasi di Malaysia namun dianggap sebagai gimik politik akibat isu politik bergolak pada masa itu. Suhakam perlu membuktikan tuduhan itu adalah salah dengan melaksanakan tugasnya mengikut bahagian kedua perlembagaan. Cabaran bagi Suhakam termasuklah tempoh jawatan anggota yang tidak cukup memotivasi dan pelantikan anggota yang memerlukan kelulusan kerajaan. Suruhanjaya ini juga terhalang oleh kebergantungan pada kerajaan dalam menangani pelanggaran hak asasi, kekurangan autonomi dalam kemudahan pekerja dan pentadbiran sendiri. Kekangan ini adalah isu biasa bagi Suruhanjaya lain di Malaysia. Kekuatan dan kelemahan kebebasan asasi. Kekuatan, ia bebas ikut pilihan. Rakyat Malaysia bebas menyertai parti politik yang berdaftar mengikut undang-undang dengan mencerminkan hak demokrasi individu. Mereka berhak menyatakan pandangan politik serta kebebasan sivil serta politik. Rakyat juga bebas dalam aspek ekonomi asalkan berurusan dengan cara yang halal. Serta dalam urusan kebudayaan pula, mereka bebas mengamalkan budaya masing-masing serta menganut agama pilihan mereka sendiri. Manakala kelemahannya pula adalah bersifat mutlak. Kebebasan bersuara adalah hak asasi, tapi perkara 10 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan membolehkan Parlimen mengenakan sekatan mengenai undang-undang demi keselamatan negara serta ketenteraman awam. Ia bertujuan melindungi hak keistimewaan Parlimen serta melawan fitnah. Secara tidak langsung bagi mengelakkan penyalahgunaan kebebasan bersuara di Malaysia. Antara cadangan kebebasan asasi, cadangan pertama adalah kaji semula tugas polis dan mahkamah. Tujuannya adalah memastikan kebebasan dihormati. Terdapat kebimbangan pihak berkuasa menyalahgunakan kuasa yang ada. Contohnya seperti peribahasa Melayu, harapkan pagar, pagar makan padi. Kedua adalah penyemakan perlembagaan bagi memperkukuhkan peruntukan yang ada seiring dengan nilai-nilai agama tempatan seperti Islam, Hindu dan Buddha yang menekankan keadilan. Ketiga pula adalah Suhakam perlu disokong kuat untuk berada di landasan yang betul dengan pindaan terhadap akta mesti dilakukan bagi memastikan penubuhannya bukan sekadar gimik. Kesimpulan yang dapat dirumuskan di sini adalah isu perlembagaan dan hak asasi manusia adalah penting kerana ia merupakan asas sistem perundangan
dan politik. Organisasi seperti badan kehakiman, institusi pemerintah dan media haruslah memahami hak-hak ini. Tanpa pemahaman yang mendalam, hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Proses ini perlu dijalankan serentak agar peruntukan dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan dapat dijalankan dengan semangat yang sebenar.